InsyaAllah pada pagi ini untuk pengajian Kitab Tauhid, kita akan bicara bab yang ke berapa, 30? 31 ya. Bab yang ke-31, Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Bab cinta kepada Allah. Bab sebelum ini, bab yang ke-30 yang kita bincang dalam sesi lepas, bincang tentang perbuatan yang boleh membawa kepada syirik, iaitu menisbahkan turun hujan kepada bintang. Jadi hal-hal yang berkait dengan perbuatan syirik dan yang berkaitan secara langsung dengan jahiliah, kira-kiranya kita habislah bincang tu. Sekarang ni kita nak bawa pula kepada kehidupan lawan kepada syirik itu, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam bentuk satu maqam, satu darjat. Sebenarnya mahabbatullah ini dia merupakan satu kedudukan sebenarnya, satu kedudukan. Bila seseorang itu melakukan kita kata amal seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, sampai satu tahap dia ketimbul, kita akan dapat mahabbatullah. Syarat dia kena istiqamah lah. Ikhlas tu sebagai perkara asas. Nak dapat mahabbatullah ni mana syarat? Mesti kita kata niat sebagai asas. Yang keduanya dilakukan secara istiqamah. Buat sekali-sekala tak akan dapat. Tu. Dan cinta kepada Allah boleh dicapai melalui kehidupan beragama. Dan kalau kehidupan itu bercanggah dengan kehidupan yang dibawa oleh Rasul, seorang itu tak akan dapat. Walaupun dia rasa dia dapat, dia tak akan dapat. Sebab syarat dia begitu. Cuba kita tengok. Jadi bab yang ke-31 ni dia lebih menjurus kepada pemantapan akidah tauhid. Sebab manusia boleh faham apa itu cinta. Ibu cinta kepada anak, apa kesannya? Menyebabkan dia sanggup habis harta untuk anaknya. Tak tengok anak tu jadi sedih, tak lalu makan. Itu kesannya. Begitu juga bila siapa cinta kepada Allah ni, tak luput dari diri dia zikrullah itu. Sebab tu dia perlu usaha. Dan cinta kepada Allah ni, dia termasuk dalam mataqatul basyariyah. Sesuatu yang mampu dicapai oleh manusia. Bukan kata di luar kemampuan manusia, tidak. Baik, cuba kita tengok perbincangan di sini. Mahabbah kepada Allah ataupun cinta kepada Allah Azza wa Jal merupakan mahabbah ibadah. Bukan fitrah, semata-mata fitrah, tidak. Cinta ibu kepada anak itu fitrah. Bahkan binatang pun ada tu. Orang kafir tak ada agama pun ada tu. Sanggup mati untuk anak itu secara fitrah. Orang tak ada agama, etis pun ada tu. Hak ni yang kita nak bincang ni, mahabbah melalui ibadat. Menggarap cinta kepada Allah melalui wasilah ibadah. Hak dia, sebab tu sini dia sebut, dia panggil mahabbah ibadah. Jadi mahabbah ibadah ni iaitu cinta yang di dalamnya mewajibkan adanya tunduk dan mengagungkan Allah. Dia ada poin itu. Pentingnya ni, sebelum kita pergi pada poin, pada hujah yang dalil yang pertama, supaya kita boleh semak diri kita. Cinta ataupun mahabbah ibadat, dia mewajibkan mesti ada khudu' dan juga ta'zim. Tunduk, menghinakan diri pada Allah, dan dalam masa yang sama mengagungkan. Dia kena ada tu. Pengagungan dalam hati hamba yang mencintai tersebut menuntut adanya pelaksanaan terhadap perintah Allah serta kekuatan untuk menjauhi larangan Allah. Kalau dalam istilah Arab dia panggil iqtida mahabbah. Tuntutan cinta. Cinta ni bila sebut cinta dia ada tuntutan. Bila kita cinta pada Allah, apa yang kena buat? Hak tu mesti buat. Kalau tidak, orang tak panggil cinta. Bila kita cinta kepada isteri kita, ada perkara yang mesti kita buat. Kalau kita tak buat, orang tak panggil cinta. Itu maksud iqtida.
Jadi dalam perbincangan ni kita dah faham tu lah. Jadi nak sampai kepada mahabbah pada Allah tu, kita kena buat ini. 1, 2, 3. Kita akan bincang selepas. Baik, cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan prinsip agama Islam yang mana kaitan dia berputar pada yang mana asas dia adalah pada kalimah cinta itu. Orang panggil nunggu dia. Maka semakin sempurna cinta hamba kepada Allah, maka semakin sempurnalah agama dia. Dan sebaliknya, semakin berkurang cinta kepada Allah, maka semakin berkuranglah tauhid hamba itu kepada Allah. Sebab itulah kena letak kata kunci di tepi itu. Semua perkara ini dicapai melalui wasilah ibadat. Wasilah ibadat. Dulu kan kita belajar dah, kan ingat dah? Tak ada dah. Kita kata sahabat kita meninggal dunia, tak? Ingat muka surat 10 apa makna ibadat? Tapi takut kita tak support tahu. Gapo dia ibadat? Ingat mula-mula mukaddimah. Sehingga anaknya muka surat 10. Kalau sebut memang dia tanya, dia sebut lagi. Muka surat 10 Ustaz. Dia tinggal. Cuba tu buka kalau kita anak muka surat 10 kita dah sini. Tu muka surat 10. Ibadat tu gapo dia maksud ibadat? Ni ta'rif yang kira mudah. Mudah faham. Budak tarikah apa boleh faham tadi. Gapo dia ibadat? Ibadat adalah istilah yang mencakupi segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan dapat cinta dari Allah. Gapo? Hatta kita buat duit di jalan raya pun oleh kerana itu sarana agama, jadi boleh pahala. Apa saja yang kita buat. Jadi ibadat dalam ta'rif ini dia merangkumi ibadat khusus dan ibadat wajib. Ini anda sebut bahasa lebih mudah. Ibadat ta'rif yang lebih mudah, ringkas adalah melakukan sesuatu yang Allah redha. Tak mungkin Allah redha kalau tidak ikut cara Nabi dia. In kuntum tuhibbun Allah. Dia kembali pada ayat itu. Jadi kita nak dapat redha Allah, cinta Allah, syarat dia mesti ittiba' sunnah. Kalau tu tak dapat tidak. Dia kata kunci tu. Dia tak boleh ubah, jangan ubah tu. Walaupun ibu setengah mana pun. Tak boleh ubah tu. Baik, seterusnya. Tu kita nak mati. Tu kena ingat muka surat 10 tu. Kalau nak rujuk bab ibadat. Nusrah lagi muka surat apa? Tak jumpa. Dia beza 10 juga. Sebab kalau kita anak ni muka surat 10. Tu memang molek. Anda tengok dalam kitab lain pun kata ta'rif ni memang mudah. Baik, seterusnya. Kecintaan seperti ini iaitu cinta mahabbah ibadat ni, cinta ibadat ni khusus dipersembahkan hanya kepada Allah. Kita cinta kepada makhluk ni cinta fitrah, cinta kerana dia buat baik pada cinta. Tapi bila kata cinta mahabbah ibadat, untuk Allah saja. Kalau kita bui kepada orang lain, rosak kita. Sebab itulah cinta pada ibu bapa ni, kalau ibu bapa tidak Islam pun tetap ada hukum cinta. Jadi kecintaan seperti ini, iaitu cinta yang berupa ibadat, khusus dipersembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sesiapa yang selain cinta kepada Allah, dia juga cinta kepada selain Allah dengan cinta ibadat, dia boleh menyebabkan terjatuh dalam syirik. Lepas tu kita kata nak beza lagu mana tu? Kita baca kitab ni, kita boleh faham tajuk ni. Anda malas sebut selalu lah. Kalau sebut secara ringkasnya begini. Cinta kepada Allah ni mutlak. Itu mudah. Mutlak ni maksudnya kita tak akan tukar dengan cinta yang lain. Manakala bertembung antara kehendak Allah dengan kehendak ibu kita, kita akan tolak kehendak ibu kita kalau bercanggah dengan kehendak Allah. Mana cinta kepada ibu kita dia panggil muqayyad. Cinta kepada Allah ni mutlak. Kita tak akan tolak. Sehingga kita ambil hak ibu kita nak, walaupun bercanggah dengan agama. Tu tak boleh, tu dia panggil sudah tidak cinta kepada Allah secara mutlak, tu dia panggil berbelah bagi. Dan kalau kita letak mesti, Nabi bimbang juga lah ni. Ni kita bukan kecek 3 art ni. Tak tahulah ikut berapa art tu, cuma nak ayat ni bahaya. Nabi bimbang juga nak mikir ayat kita bahaya ni. Meraja ni kita tak boleh sanggah nak.
istilah derhaka sikit, walaupun terang kita betul. Anda tak kata dia salah, terang kita betul. Kita tak kata dia salah, derhaka kata dia salah, cuma kita kata terang kita betul. Tak boleh kita nak ayat kita betul. Kalau bertemu dengan kehendak dia, bahaya tu sebenarnya segi agama. Setahun tu letak tinggi mana tu. Tu nak mana? Anda pun mikir kata bahaya. Sebab tu dulu ulama kita kata tak seberapa tu. Apa takut jadi bertemu tu. Ulama kita dia tak tahu Allah. Kena penjara, kena kata apa tetap situ. Tu bahaya tu. Kadang-kadang orang agama pun atas rasa, mungkin kadang atas rasa politik guna juga tu sewana-wana. Bahaya tu. Tinggi telajak letak tu. Sepatut untuk Allah tu letak gitu. Tu bahaya. Na'udzubillah, jangan terlibat lah. Kasapatan tu. Dia kasapatan tak boleh kritik ni kira. Tinggi tu kita letak. Sahabat boleh kritik. Tu apa je lah tu kena itulah. Sebab itulah kita harap mana keadaan jadi berubah. Kita harap jadi berubah. Ni kita dah bincang ni. Sebab tu anda sebut, sebab tu ulama sebut cinta pada Allah mutlak, sehingga kalau bertemu di antara kehendak orang yang kita kasihi dengan kehendak Allah, kita sanggup tinggalkan kehendak orang yang kita kasihi. Kita tetap utamakan kehendak Allah, syariat Allah. Tu maknanya kita sedang berpegang pada mahabbah Allah, mahabbah ibadat secara mutlak. Tu maksudnya. Tu mudah. Dan ini terjadi pada sebahagian ahli ibadat yang mereka mengagungkan serta mencintai kubur-kubur dan wali-wali yang sudah meninggal, seperti cinta kepada Allah bahkan lebih besar lagi. Siapa pergi beribadat, pergi bercakap dengan orang kubur secara terbuka, saya ambil video lagi, itu bahaya lah. Pergi siapa kubur tu dihiasi seperti kita kata cara orang tidak Islam, penuh dengan bunga, tak apa tanah tu. Lepas tu pergi duduk berzikir, sebab berzikir di masjid. Itu semua tu bahaya. Sedangkan ibadat lagu tu dia kena buat di tempat lain, di masjid, di rumah. Bukan di kubur. Kubur ni tempat orang mati. Disiplin dia kalau kita pergi kena doa kebaikan dan keampunan. Itu bahaya. Baik, sekarang kita pergi kepada dalil yang pertama. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah sekutu-sekutu selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah. Tandingan di sini maksudnya makhluk yang dia beri sifat Tuhan kepada makhluk tu, walaupun sebesar zarah. Tak semesti sama satu, sikit saja kita beri persamaan, sudah jadi syirik. Tak semesti sama satu, tak mesti. Ada pun orang yang beriman, jadi mereka mencintainya sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Ada pun orang yang benar-benar beriman, mereka sangat cinta kepada Allah, cinta kepada lain itu berpada-pada. Sebab tu mudah faham ayat sana. Kita cinta pada orang, cinta setara mana pun tak apa. Tetapi Allah tu yang lebih. Sehingga kalau bertembung, kita utamakan Allah. Itu maksudnya. Sebab kalau kita nak kira peratus cinta, payah cerita lagu mana. Kita sayang pada isteri kita, anak saya ke mak ya. Mak saya ke anak, rela tak makan. Kadang-kadang tengah dia nak takut anak tak cukup. Itu kita tahu tinggi tu. Tak apa. Syaratnya tadi, jangan siapa tinggal syariat. Tinggi syariat kerana nak membuat hati ibu bapa. Itu tadi. Kalau siapa satu tadi, dia akan menyebabkan jadi terjejas ke iman. Jadi kurang iman. Nipih jadi iman. Tak jadi kafir tapi bahaya lah. Cuma jadi syirik kita bincang siapa kita melakukan ta'zim, pemuliaan siapa peringkat seperti ibadat. Hak tu iman. Sebab isu orang di kubur tadi, dia bukan isu supaya kita buat baik pada mak kita hak hidup. Pergi berzikir, menganggap kelebihan dia beribadat di situ. Tu untuk Allah saja tu. Tu bahaya tu. Jadi orang yang buat gini, dia akan takwil lah kita gini kerana dia tu wali Allah. Situ pun berlaku kesamaran dia. Situ pun tak jelas dia. Cuba kita tengok syarah ataupun tafsir kepada dalil ni, ayat ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah Jalla wa'ala menceritakan
bahawa orang yang mencintai sesuatu di situ tak ada kurungan makna makhluk. Maksudnya syai itu mana makhluk. Mencintai makhluk selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah Jalla wa'ala, maka dia termasuk orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Dan tandingan di sini adalah tandingan dalam mahabbah, yakni kecintaan, bukan tandingan dalam penciptaan dan rububiyah. Maksudnya begini, jadi dia dengan sebab dia cinta kepada makhluk, pada sesuatu yang lain, menyebabkan dia buat ibadat berkait dengan makhluk. Sebab tu cinta kepada mak payah nak berlaku syirik. Dia tak akan berlaku. Wali ni istilah wali ni nama pada orang saleh lah. Itu bahaya. Payah nak berlaku syirik dengan mak. Tapi dengan wali ni, dia anggap wali ni boleh mendengar walaupun jarak 1000 kilometer. Itu sudah menyentuh hak Allah tu. Itu sudah ceroboh perkara gaib tu. Wali tahu kecek. Lepas tu kalau wali mati, tempat kubur dia tu ada kelebihan khusus. Pergi berzikir, supaya dia buat pada Allah. Itu tadi. Itu bahaya tu. Dah ni memang berlaku daripada sampai Bani Israel lagi. Kalau tidak gitu tak okey lah apa-apa. Dah bokeh pas tengah tu ekong, lepas tu bunga wangi tukar, nak kali nampak layu tukar bunga. Bapa tu? Itulah orang panggil takzim. Itu tadi. Kalau kita kata tak syirik, kalau kita untuk cermat, tak perlu kita kata syirik secara mubasyarah, selalu syirik selalu. Tapi boleh membawa pada syirik, itu lebih cermat. Sedangkan syirik ni syirik kecil pun Nabi Suhail dah. Kau ni bukan syirik kecil, boleh bawa pada syirik akbar. Bahaya. Kerana jadi bukan tandingan dalam penciptaan dan rububiyah. Memanglah dari segi rububiyah dia tak ada siapa orang kafir pun dia tidak cinta kepada berhala dia. Dari sudut rububiyah dia tahu dah berhala dia tidak menciptakan. Sebab tu dia tak kata. Sebab tu kita tak pernah dengar pustaka kita ngaji mana satu kata-kata yang bersifat nas daripada pimpinan Quraisy. Orang Quraisy dia kata berhala dialah yang mencipta segala sesuatu. Dia tak akan kata gitu. Dia pun sedari juga dicerita bukan tak khabar. Dia tak kata. Itu dari sudut rububiyah. Tapi dari sudut ibadat, apa dia ibadat? Tawassul. Ibadat situ dari sudut tawassul. Itu dia terima. Sebab apa? Sebab orang-orang soleh ni, orang ni acak kalim lah. Dah nak sebut ni. Kerana berhala ni asalnya dia simbolik pada orang soleh. Sebab tu dia pun nama orang soleh zaman Bani Israel. Jadi kalau dia menghadap berhala tu zahir saja hakikat dia sedang bertawassul kepada orang soleh. Cuma orang soleh tu dia oleh kerana sudah mati beribu tahun, dia buat dalam bentuk arca, dalam bentuk simbolik, dalam bentuk lembaga, dia bubuh nama, dan masa dia pergi tu sebenarnya dia niat bertawassul dengan orang soleh tu lah. Sebab tu dia bubuh nama Suwak dan sebagainya, semua tu semua tu nama orang soleh zaman Bani Israel. Itulah sebenarnya tawassul yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Tak serupa lagi kau tu. Kau pergi tawassul dengan orang mati kubur. Anak nak suruh-suruh pernah tu. Sebab tu bahaya. Tapi syaitan dia nak lagi tu. Dia menggambarkan apa salahnya. Moga dia wali, dia ada kelebihan kan. Lepas tu kalau orang tanya, macam mana awak tahu dia wali tu? Dia kata hanya wali yang tahu wali. Mesti dia jawab gitu. Dia nak jawab mana ni? Jauh hari yang menamak ni kamu. Dia ikut tu. Kau ni kita. Kita tanya, iyalah royak lah lagu mana nak tahu dia. Nak ngesuh dia wali tu. Kalau Nabi ni terang ada wahyu. Ada kitab suci terang. Tak boleh nak tolak tu. Tu tanda kalau wali ke dia. Ada ke dia? Awak dua ayat wali tu putih tulis kitab. Jadi rujukan umat. Dia benda-benda gitu dia. Sebab tu bagi anda benda ni sebenarnya dia asas dia tak kukuh lah. Penisbahan sendiri pun dah tak ada samar. Padahal wali-wali ni boleh berlaku pada siapa saja dan kita pun tak kenal secara hakikat. Kalau kita nak kata Ibn Taymiyah wali, Imam Bukhari itu wali Allah, tu orang panggil nisbah secara majazi melihat kepada sumbangan dia dalam agama. Tu pun tak pasti lagi. Tapi kalau Nabi pasti apa?
Sebab ada wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu dia panggil ayatul risalah. Tanda bahawa dia nabi. Baik, seterusnya. Kerana hampir tidak terdapat seorang pun juga yang menetapkan adanya tandingan bagi Allah dalam bab mencipta dan mengurus apa yang cipta. Hak ni tak ada. Tak ada seorang pun kata hak dia sembah tu sama ada apa dia kata? Berhala ke dewa ke. Maknanya ada satu kudrat seperti mana Allah mencipta dan Allah mengurus. Tak ada tu memang semua kata Allah ni Allah belaka cipta kafir kata gitu. Kecuali hak etis hak percaya pada Tuhan. Sebab itulah dia jadi geger, dia jadi kecoh dalam umat Islam, khusus di Malaysia lah, bila ada orang-orang tertentu kata wali ni boleh jaga hujan, wali ni boleh menyebabkan kita hujan. Tu maknanya dia nisbahkan dari sudut rububiyah lah tu. Sedangkan rububiyah tu mencipta untuk hujan, cipta hujan tu rububiyah tu memang gitu. Tauhid rububiyah tu lah. Kalau setengah orang jadi sakit kepala dengar tu. Nah, itulah sebenarnya. Jadi bila kita menisbahkan pencipta dan mengurus sesuatu yang dicipta kepada orang lain, maknanya kita menyamakan dia sudut rububiyah. Orang kafir sama jahiliah pun tak buat gitu. Kalau nak selamat saya kena baca sebut nama apa dia Bulia Mulkan. Nah, penjaga kawasan. Itu bahaya tu. Itu makna tu dia sebut rububiyah. Orang kafir pun tak kata gitu sama jahiliah. Kerana hampir tidak terdapat seorang pun juga yang menetapkan adanya persamaan bagi Allah dalam hal mencipta makhluk dan mengurus makhluk. Tak ada. Boleh katakan tak ada. Hampir-hampir tak ada. Kalau ada juga ni popok sesak, popok ni lah orang panggil terlibat dengan Habib, terlibat dengan sebagainya ni. Kalau ada, itu bukan semua. Bukan semua. Oh, tengok Habib hari panas ceceng jadi hujan. Tu bahaya tu. Bahaya tu. Mana tengok dalam video tu bila dia sapa ke lain tu, dia cocok perempuan tu suami isteri pada seorang ustaz. Dia kata ni anak jantan. Lepas tu bila dia besar dia jadi hafiz. Itu termasuk dari rububiyah tu. Masa depan tu budak tak tahu mana lagi. Kadang-kadang doktor kata tenor tu bik jantan. Kadang-kadang tenor tu bik dua. Tenor saya atas saya. Kembar. Dia kata tua dia 5 minit. No. Moga bagi itu bagi Allah saja tahu apa yang ada dalam rahim ibu tu. Tu rububiyah kena ingat, berhati-hati kita. Berbeza dengan tandingan. Tandingan ni mana sekutu Allah. Makhluk yang dia samakan bagi Allah itu mana tandingan. Takut payah tandingan ni bukan apa nama. Berbeza dengan makhluk yang disamakan bagi Allah dalam kecintaan. Kerana kebanyakan manusia telah menjadikan tandingan, yakni sekutu bagi Allah dalam cinta dan penghargaan. Ni banyak berlaku. Kadang-kadang dengan sebab dia sayang kepada tu guru dia tu, dia bui sampai dia anggap tahu perkara lain. Bahaya. Tu dia kira huluun fis salim. Melampau tu. Kalau kita dengar kan, anak Malaysia tak siapa lagi dalam video kan macam-macam lah. Siapa wali ni hebat, siapa dia boleh ngaji dengan wali ni, hak mati lah kubur. Ngaji cara mana tak tahu. Lepas tu ada wali tu boleh warning kepada malaikat. Dia nak tidur, jangan hidup katak orang terkalu dalam kubur. Ganggu itu, kalau tu tepik lah nyetai malaikat tu. Dia warning malaikat. Wali biasa mana tak tahu. Anak sekolah ada sungguhnya orang bahang, anak sebenarnya bahang ke malaikat parut wali tu. Boleh ke cakap lagu tu. Kita kata ustaz tu video boleh buat pelakon guna sistem ke dia ni? Ya lah. Air ni popok tu peti pun jual ubat ni. Dia kata boleh buat tu dunia lah ni. Tak masalah ni sebelum tu biar tu lagi kita ni. Sebelum tu dia punya sistem teknologi kita kata lah ni sebelum tu lagi yang tahu dia. Bahaya kan? Boleh rentas masa. Benda-benda gitu semua bahaya. Sebab apa je gini mudah. Kita kena ingat dalam agama Islam kita ni, Allah buat manusia ni dia ada limit dan batas kemampuan dia. Waktu kehidupan di dunia Tuhan tidak buat
lebih daripada 5. Kena tahu tu kehidupan sebenar dalam konteks agama Islam. Sebab tu bila berlaku kata orang ni siapa boleh terbang, boleh jalan tahir, mesti dia ada melibatkan makhluk lain. Apa ada maksudnya? Ana pernah tengok, tapi dia ni sesat lepas tu. Memang ana yakinlah dia sesat. Dia kata ana ni, dia kata saya ni, dia bahasa ana dia. Saya ni boleh naik, memang naik ke mana? Lepas tu selagi dia panggil dia ni ada ilmu cepat kilat. Ana naik motor dia duduk depan. Tiba-tiba tak ada dia. Ana nampak, cuba kilat, memang ana nampak. Ana kata, kalau tidak jin iblis syaitan tu ya buat dia tak akan boleh buat dengan diri dia. Sebab tu saya tahu kemampuan tu. Kalau buat juga mesti dia akan guna makhluk lain. Kalau orang panggil alam gaib mesti. Ana pecuk motor, shortcut pergi rumah dia duduk minum teh rumah dia. Ana kata dalam hati dia letuh ni kakak ni. Dia ni tu bohong. Memang lepas tu tahu nipu hangit letong. No. Menipu. Sebab tu tak kena ingat. Tu kaedah. Sebab tu kalau kita tengok Nabi, benda berlaku pelik pada Nabi, tu mukjizat. Dan Nabi tak boleh buat. Misalnya ada orang kafir minta, okey, tunjuk mukjizat. Nabi tak boleh tunjuk. Sebab bukan Nabi buat mukjizat. Tapi kurnia Allah. Bila Allah nak tunjuk, baru Nabi boleh tunjuk. Kalau tidak Nabi belah bulan dalam hari. Orang kafir minta, dia seronok. Tengok hibur dia bagi dia. Dia ingat kanibal ke dia, tak belah bulan. No? Nabi tak buat. Tu sekali tu berlaku. Nak ayat alamat nubuah, tanda dia Nabi. Sebab tu kalau berlaku pelik-pelik pada orang panggil di luar daripada kemampuan manusia, Allah buat berdasar, cara tu ada masalah. Pergi tu. Sebab ulama-ulama kita ada, ana terima keramat berlaku, kita terima bukan tak terima. Dia keramat ni, kalau Imam Abu Hanifah, dia nak tak sebi tu hawi keramat pada dia. Dia takut orang silap faham. Tu orang panggil wali Allah. Tapi hak tidak wali Allah ni wali hak sah lagi tu. Dia nega di pasang ali lah keramat. Dia jajah habis rata negeri. Dia ni keramat. Sebab tu anak biasa guna istilah orang ni perlu dimakamkan dia tu. Sebab makam dia tertinggi selanjut. Oh bodoh pula. Kalau kita baca buku dalam Mawsu'atul Adyan Mawsu'atul Madahib Mawsu'atul Adyan wal Madahib al-Mu'asirah. 2 jilid buku tu tentang ajaran salah dan juga faham-faham hak tu pun dia masuk dalam tu. Boleh kata orang terlibat ajaran salah semua dia ada orang panggil perkara yang mencari adat tu. Istilah mencari adat tu. Istilah tu dulu memang terkenal untuk orang ajaran salah. Sebab tu kalau ada orang guna kepada orang yang mencari adat diguna kepada individu tertentu, kena berhati-hati. Sebab pengalaman kita baca kitab, mencari adat ni biasanya dipopularkan, disebarkan, ditonjolkan untuk menarik perhatian pengikut supaya ta'assub kepada dia. Mencari adat. Sebab kalau mencari adat pada Nabi, dia panggil mukjizat. Guna istilah mencari adat. Sebab tu bagi anak nampak titik nak sesat tu. Tak bunyi. Macam mana awak didik anak murid awak siapa dia boleh guna istilah gitu untuk awak? Awak pun relax, tak takut sih. Halus ngati. Nampak tahu kan? Kalau kita tu kalau terang ni mau nampak na'udzubillah. Tu kena ingat mal dia tu. Dan ulama-ulama kita tulis kitab siapa-siapa hari ni orang ni ada benda pelik. Supaya Imam Bukhari ada pelik-pelik lagu tu. Kalau ada pelik sekali-sekala tu, waktu sekali tu dia pun tidak nak nega tu. Misalnya ada kata Imam Syafi'i bila nulis tengah malam atau apa juga tu, sanak setara mana tu. Baik kita kata ada, tapi nulis kitab. Patu senyap gitu tak ada pun nulis kitab. Nak siapa? Patu kitab dia setara mana? Kitab dia ada ke benda pelik-pelik tak ada. Lagu tu bagaimana kalau nak kata wali pun kita boleh terima. Ni wali duk cerita. Tak tahu kepala aku hadis. Abbas ni dia mula tertarik dengan Islam masa Nabi kecil. Sebab Nabi ni dia tengok hebat. Nabi duk main bola guna jari. Nabi masa kecil tu bola ada alim dia kesok tangan dia alim. Bahasa nak tubik tu no. Tak ada kamu. Mucet tak dulu riwayat tu. Tak sah. Tu. Tak tahu kalau dalam kitab hadis Bukhari tak ada lah. Kitab hadis tak ada. Dia kalau ada berlaku dalam kitab dia akan sebut. Hadis ni tak sahih. Maudhu dia akan sebut lah. Ulama kita beri perhatian. Dia gini yang mudah. Setengah-setengah hadis tu dalam kitab maudhu pun tak ada.
Kita modok pun tak ada. Ulama duk kaji kita modok pun tak jumpa. Maknanya baru nah tu. Kemodok dia tu. Setahu tu. Kalau Allah terang ada. Kelebihan Allah terang adalah hadis modok. Ni tak ada kadang-kadang. Maknanya benda tu. Ada benda begitu. Kalau wali Tuhan, dia wali Tuhan ni dia gini mudah ni. Nak suruh kita bijilah. Biar kerangka. Wali Tuhan ni makhluk yang paling cermat dalam kehidupan. Kata tak ada wali ke jenis biasa salah semacam dah tu. Selalu orang kata gong pelik dalam bab penyampaian fakta agama jenis gong salah semacam. Wali kau ke apa lagu tu? Tu anak kata tu bahasa. No, ni bahasa lembut tu bahasa Kelantan tu. Kita pelembut ke bahasa tu. No, rasa kejut lah. Orang tak ada guna bahasa Barat. Namun kita orang Kelantan ni, patut orang luar kalau tak faham dia. Kena tanya orang Kelantan, ke dia kau tu nak menafikan tak betul, dia guna gitu lah bahasa Kelantan. Bukan kasar. Kau bahasa kasar? Bahasa lembut nah. No. Nak guna perkataan kepada orang jenis ni, ada kata tu pada suruh. Tapi anda pun jaga guna rasa ni baru guna. No. Tapi dalam kamu orang Kelantan ada lah tu. Teruk terlajur. Tapi orang dengar tu Allahu Akbar. Hati kita jadi usin. Benda-benda lagu tu. Ana sebut gitu tu sebab semua tu dia berlaku atas dasar mahabbah tanpa kawanan. Siapa mereka jadi ta'assub. Mahabbah yang tak terkawal dia jadi siapa dia berkat ta'assub. Akhir sekali kalau siapa tahap tu dia terima kata A, B kata A pun dia akan terima. Asal B tu dia kata A ni putih sepuh tu dia kata ita, dia akan kata ita. Sebab tu guru kita tak salah. Dia akan kata gitu. Kalau tidak tak okay, dia boleh kata kalau Nabi ikut kanan tu guru kiri kena ikut kiri. Tak okay dia kata gitu. Kalau orang Islam yang mana otak dia tu masih bergerak di atas jalan kewarasan agama, dia tak kecek lagu tu. Baik, gitu ya. Sebab tu kata kunci dia sebelum kita banyak juga panjang juga ni sebenarnya. Kata kunci dia untuk supaya kita tidak boleh orang panggil apa boleh kita kata ialah punca dalam perbincangan ini, kena ingat bila kita bincang tentang mahabbah pada Allah, cinta kepada Allah ni, tak ada seorang ulama kata salah kita cinta kepada Allah. Tak ada seorang. Bila kita kata kena cinta kepada Allah, bukan bermakna tak boleh cinta kepada makhluk, boleh. Tapi mesti asyaddu hubban lillah, cinta kepada Allah lebih tu maksudnya dia kita akan tinggal cinta pada orang lain kalau bercanggah dengan Allah, kita akan tinggal. Sayyidina Uthman tu bila masuk Islam, siapa mak dia 3 hari tak akan lembek lotek. Kau tak kembali semula pada ajaran nenek moyang kita, aku tak akan makan. Siapa 3 hari tak boleh bangun mak dia. Dia pergi akak mak dia tak boleh makan. Akhir sekali Sayyidina Uthman kata, mak pun tahu, dia kata kita ni tak pernah deraka. Tapi kalau dalam agama ni, kalau mak buat gini pun kita tak akan tukar dah agama. Jadi maknanya nak ayat mak dia, kalau mak tak akan lapar lah, lepas begitu tu dah. Mak akan jadi lapar lah. Tak sedih itu kita tak akan tukar. Tahu tu sana. Pada mak dia saya benar. Mak dia baik. Siapa Sayyidina Uthman, dia letak atas api, dia terletak atas apa ni? Macam parol, dia perasak. Tak panah bobot terasa, cuma terseksa dengan asap. Itu sebut dalam riwayat di zaman Mekah ni. Tapi saya tak tahu. Mak dia tu luar rumah lapar 3 hari tak makan. Lembek. Dia tak cara. Dia pergi gaya mak dia kata saya tak akan tukar agama. Tu nak ayat Abu Sayyidina Uthman. Tu cinta lebih pada Allah, lebih cinta kepada Allah lebih berbanding makhluk. Itu maksud dia. Tu kata kunci dia dalam perbincangan kita ni. Baru kita akan faham selepas. Baik, Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, maka Allah menyifati orang-orang beriman bahawa kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada orang-orang musyrik. Sebab orang musyrik ni dia ada juga cinta kepada Allah. Cuma cinta seperti cinta kepada Allah ada juga dewi pada makhluk. Jadi orang Islam ni pengiktirafan Allah dalam ayat ni, orang Islam ni cinta kepada Allah lebih dalam konteks tadi. Dari sudut ada sebut tadi. Baik, para ulama mempunyai 2 pendapat tentang ayat ini. Ini dalam huraian syarah pada ayat ini. Yang pertama dikatakan
Orang-orang musyrik dia mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana cinta orang beriman kepada Allah. Dikatakan orang Islam tu dia cinta kepada Allah. Supaya kita cinta kepada berhala kita. Lagu itulah orang Islam cinta kepada Allah. Betul ke lagu tu? Tak. Tu saya kata dah, orang Islam ni dia cinta kepada Allah lebih pada segala-gala. Bahkan kalau nak banding cinta orang Islam kepada Allah, lepas tu di antara cinta kamu kepada makhluk kamu, dah tak sama. Sebab cinta orang Islam kepada Allah ni berdalil, ada dalil. Itu sah. Yang kedua, cinta orang Islam kepada Allah ni dengan menyabitkan semua perkara sifat-sifat sempurna kepada Allah. Okay, berhala ni cuba ayat dia sifat hak orang panggil, bila kita bui pada berhala tu jadi makhluk yang sempurna. Gini. Orang Islam dia kata Allah ni hayy hidup, berhala hidup lah. Orang Islam menyifatkan Allah ni sebagai Tuhan yang berkuasa. Berkuasa ke berhala? Allah menciptakan, berhala ni menciptakan. Tak ada langsung, tak serupa ke boleh lagu. Jadi cinta kamu ni antara siapa? Cinta orang Islam pada Allah ni lah yang antara rasa ada dalil. Dalil itulah. Orang Islam pun baca Quran, dia nak baca dia. Benda-benda begitu aja sebenarnya menyebabkan orang kafir ni buntu. Sebab tu dia sebenarnya bagi anak setakat anak nak baca lah kitab-kitab berkenaan dengan akidah. Dia jadi hak orang Islam sani dia tolak belaka segala hujah Nabi buat tu atas rasa tawassul. Dia pegang situ sebenarnya. Misalnya siapa menjadi, kita pun tahu bukan berada menjadi, berada ni batu. Mana dia boleh terima belaka tu? Bapa buat juga tu. Sebab kami bertawassul. Batu berhala dalam rupa dengan kabis nama ini hanya perantaraan saja. Dia bukan semua. Satu atas poin satu. Ya, dia boleh terus menerus zahir nampak seperti sembah berhala. Dia pun tak kata dia sembah berhala sebenarnya. Tapi dia bertawassul dengan orang soleh. Tapi dalam bentuk gitu. Maknanya tawassul ni benda besar, punca kesesatan. Tawassul dengan orang mati maksudnya jangan silap faham pula. Tawassul dengan orang hidup tak apa. Waktu tu lah. Dia kata kahwin nak belanja nak makan demo ini, kahwin nak sedekah pada demo. Itu tawassul kahwin tu makna amal baik. Hukum nah gitu. Kata demo buat jeruat tak apa tu. Dia nak bertawassul dengan sedekah dengan jamu kita makan. Jamu makan ni kan amal soleh. Hukum nah gitu. Tapi mau kita ngaji tauhid jangan buat sepuluh berhala kahwin. Tu tak apa tu dia amal soleh. Tu contoh saja. Amal soleh ni baca Quran, amal soleh kita ya Allah berkat aku baca Quran ni. Builah gini kita minta kan. Tapi kita sebut berkat. Tu tak apa tu. Bertawassul dengan sebut nama-nama Tuhan, Al-Asmaul Husna. Tu lagi boleh. Tak apa tu. Hak ni tawassul dengan orang mati. Dia pun tak pernah kena apa orang tu. Ana baca dalam kitab je. Orang soleh dia sebut suak mana betul ada nama. Apa jadi? Tak ada lagi. Tak ada lagi hak sebenar. Orang mungkin berpendapat tentang andad. Tu. Mereka menjadikan Allah tu sebagai andad. Ada lagi tandingan lain. Hak kuasa dia seperti Allah. Walaupun satu juz saja persamaan. Dikatakan mereka mencintai cinta orang beriman kepada Allah. Dan cinta orang beriman kepada Allah lebih besar daripada cinta mereka terhadap berhala-berhala mereka. Ni ayat Quran ayat. Tak sama. Tak sama tu dari sudut mana? Dari sudut perbuatan kita dalam konteks ibadat. Kita ni nak ayat biarlah anak sebut ni benda falsafah tapi kita kena faham ni. Kita kata saya. Kita kata kita ambil contoh ni. Anak tidak nak sebut, tidak nak menghina agama. Kita kata agama Hindu, agama Buddha, agama tak kira segala jenis agama yang ada. Adakah dia sebut berhala setiap kali dia nak buat gambar apa? Ada. Orang zaman jahiliah ke setiap kali nak minum air baca la demi Tuhan Hubal misalnya. Ada. Supaya orang Islam nak buat apa-apa daripada bangun tidur buat alhamdulillahillazi at'amana. At'amana dia. Buat kau peningnya. Tak apalah biar dia kata doa Nabi ajar juga apa. Molek gitu. Baca gila. Lepas tu mana sebut makan masa itu. Bapanya dia kata. Dia makan molek. Mana boleh. Lepas tu masuk bila air pula. Rabbana atina fid. Bapa tak bolehnya. Molek gitu.
Alah gila malak. Sebab tu dia akhirat sebut. Selagi Islam ni dia ada selagi sukat terhidup Islam dia panggil al-munasabah. Orang Islam dia ambil kira tu. Sebelah binatang apa tak kata bismillahirrahmanirrahim tak sesuai, tidak pernah sabah. Bismillah Allahu akbar baru sesuai dengan sebelah. Islam dia ambil kira tu. Sebab tu kita jangan letak tak terhalu doa Nabi. Orang mengo apa doa Nabi juga ni. Lepas tu tidur tu tak sesuai dengan makan apa lepas ni nak makan ke? Ya bagi takwil ni kan. Tak ada hak, tak ada limit bagi takwil. Lepas tu nak masuk bila Rabbana atina, kita nak kebaikan masuk bila. Boleh saya takwil. Bagi takwil. Sebab tu kita kata kalau berlaku itu Nabi buat lagu mana? Sepuh. Boleh saya takwil ada ulama kata gini. Nabi buat, kita nak harus ya. Tu bagi takwil. Lepas tu Nabi buat lagu mana? Kita tahu tak. Tak usah ngomong apa buat ni. Sebab tu hadirat kalau kita nak sesat ke orang panggil tak perlu kecek banyak. Nabi buat lagu mana? Cukup sekali. Dia mau nak bahagi. Kita terakhir kepala. Lagu tu syarat. Kau tidur tak usah. Pagi tak habis. Tu ya. Tu anak sebut. Kita orang Islam ni pada bangun tidur sampai nak tidur pula setiap kali nak buat apa-apa tak ingat doa bismillah tak. Naik kereta, terkejut. Bahkan naik kapal terbang tu. Bismillahirrahmanirrahim subhanallah bila naik tu, dia kalau naik tinggi tu Allahu akbar. Dia baca. Dan memang ada disebut. Tu terkejut ada lah pun sampai begitu sekali. Atau Allahu akbar semua. Muka getah semua. Nak ayatnya setiap perbuatan ada kita satu agama lain proses nak memantapkan akidah dia sampai begitu dia. Dia tak buat. Kalau buat pun tak jadi. Bapa tak jadi. Sebab akidah dia tidak kukuh sebagai Islam. Kita ni yakin sebenarnya sebab nak masuk bilik air. Bertubik bilik air pun ghufranaka tu kembali pada Allah. Isin dhamir. Sebab tu boleh ngatik ka tu. Bapanya kata ka tu ada. Pakar lah waktu kalau bahasa cibik. Anak sebut tu nak ayat bodoh. Kalau pakar tu. Baik. Ini jelas benar ayat ini. Kita perhati boleh. Anak sebut tu untuk mudah faham. Yang kedua. Dikatakan dalam pendapat lain. Ini ada pendapat lain. Dia kata sebab dalam Quran ni Allah sebut ada manusia menjadikan Allah jadikan makhluk selain Allah itu sebagai manusia semua itu bahkan mereka cinta kepada berhala mereka kepada dada seperti Allah saya cinta kepada Allah saya cinta kepada Allah di bahasakan baik dikatakan dalam ayat ini bermaksud Allah menyatakan bahawa golongan musyrikin mencintai berhala mereka sebagaimana cinta mereka kepada Allah kerana syirik-syirik ni dia bukan tolak Tuhan satu kuat tu ya. Cuma dia bagi cinta tu kepada Allah dan kepada berhala itu. Jadi dia kata sama-sama kuat 50-50. Dan kecintaan orang beriman pada Allah lebih besar daripada kecintaan mereka kepada berhala. Ana sebut tadi untuk supaya faham itulah cintanya kita kepada Allah. Nak buat apa-apa, nak nulis baca bismillah, nak makan baca semua baca bismillah. Orang kafir cinta pada berhala, setiap kali nak buat sebutkan nama Hubal tu. Nama Suat dan sebagainya. Tak terbukti, tak ada tadi. Supaya orang Kristian nak kali nak buat semua sebut nama Yesus ada gitu. Yesus tak ada. Bismi Yesus. Tak ada sebut gitu. Kita Islam memang gitu. Siapa ada kita tengok orang makam tinggi kan seminit sekali selawat ke Nabi. Kadang-kadang tak ada koma. Allahumma salli ala Muhammad. Syiah pun benih sebab Syiah buat tapi tidaklah sampai seminit sekali. Lebih pada Syiah tu. Syiah buat. Tapi dia 2-3 minit ni dah. Seminit setengah tu paling lama lah tu. Itu memang khariqul adah. Memang mencari adah semua tu. Cari saya lapuk adah tu. Biar agak kita buat gapo-gaponya ada panduan daripada Nabi. Biar gitu hidup kita ahli sunnah wal jamaah. Kena ingat kita buat gapo biar agak ada panduan daripada Nabi hidup dalam bab ibadat. Dan inilah pendapat yang benar. Adapun pendapat yang pertama adalah pendapat yang berlaku kontradiktif, mana berlaku iddak, pertemuan, percanggahan.
dan batil. Kerana orang musyrik tidaklah mencintai tandingan tersebut sebagaimana orang beriman cinta kepada Allah. Jadi pendapat pertama kata, maksud ayat tu nak ayatnya orang Islam cinta kepada Allah sama seperti orang kafir cinta pada berhala. Tak sama. Tak serupa sikit ke apa. Dari sudut sana, anda sebut mudah dari sudut. Kita cinta pada Allah sampai kita terjemahkan nama Allah dalam setiap perbuatan kita. Kira sebab ada sebut sana lah. Tengok lepas ni kita nak taubat dah. Bismillah, pakai selipar pun bismillah. Dah bismillah. Salah sikit kadang ada sakit pinggang Allahu Akbar. No. Sakit pinggang apa sebut nama Allah. Orang Islam aku terdidik gitu. Ada ke tu lambat cinta dah tu. Ada ke orang kafir cinta berhala, sakit pinggang apa sebut nama berhala. Nak makan, nak minta ada. Dan kalau nak buat pun tak jadi. Dia berasa bodoh kalau buat. Tapi orang Islam dia akan buat. Sehingga ialah kalau kita nak sebut ni dalam konteks agama. Sehingga nak duduk, kita kata nak jimat dengan isteri pun, sebut lagi. Doa supaya dapat zuriat. Minta Allah jauhkan daripada gangguan syaitan. Allahumma jannibni syaitan. Siapa orang cinta dah, tulis di kereta dan doa tu. Ingat lagi kereta kancil, tulis cumi belakang, kita duduk belakang dia. Allahumma jannibna syaitan. Anak kata parut dia ni. Kita tu apa? Mau doa Nabi tu. Molek tu. Minta Tuhan jauh ke syaitan di mana-mana pada. Memang kalau nak tahu boleh sama. Dia tahu ni tak ada limit tahu ni. Cuma kalau orang tiga orang suka berat ngerti dia ni. Kalau tu nak makan macam tu juga. Terabak lepas ni. Klik rumah kau baca doa. Maka itu Allahumma jannibna syaitan. Orang pun kejut khabar. Apa-apa tak boleh kita kata. Cuba tengok makna dia molek gitu. Minta Allah jauh ke daripada syaitan. Kita nak makan ni. Takwil tak ada limit. Boleh nak takwil apa. Sebab tu Rasul Bani Israel sebab dia takwil. Takwil salat, takwil semacam. Baik, seterusnya. Beliau rahimahullah berkata, mereka orang musyrik dicela lantaran mempersekutukan beliau ni Ibnu Qayyim tadi dah Ibnu Taimiyah kata. Orang-orang musyrik dicela lantaran mereka menyamakan Allah dengan tuhan-tuhan yang mereka sembah dalam bab mahabbah. Padahal tak serupa. Sebab tu anda sebut contoh saat ni tu tak dari sudut tu terang sungguh tak serupa. Terang tak serupa. Mereka ini tidak mengikhlaskan cinta itu kepada Allah semata-mata sebagaimana cinta orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa orang beriman ni cinta kepada Allah segala-gala dia akan kaitkan dengan Allah. Bahkan dalam ajaran agama kita, sesuatu yang kita buat kita tidak sertai dengan nama Allah, tak boleh pahala perbuatan kita. Tak boleh pahala. Maka tak boleh pahala. Kenyat tu. Untuk mentauhidkan kehidupan kita. Nak realisasikan tauhid. Siapa buat apa-apa kena sertakan dengan nama Allah. Tak ada agama lain berani buat kita. Kalau buat pun tak jadi. Baik, faedah daripada ayat ni. Yang pertama sekali, cinta merupakan salah satu daripada ibadat. Cinta dalam konteks mahabbatullah ini termasuk dalam ibadat. Jadi kalau cinta kepada makhluk biasa ni, hak tu cinta secara fitrah. Tak salah, tapi jangan melepasi cinta kepada Allah. Tak boleh mengatasi itu. Lepas tu, apa dia maksud mengatasi? Subhana sebut sami. Yang kedua, sesiapa menjadikan persamaan bagi Allah yang ia cintai, mana dia jadikan sekutu. Ada lagi makhluk yang mana dia cinta pada makhluk tu serupa dengan cinta kepada Allah. Ini termasuk syirik akbar. Ini termasuk syirik akbar. Kerana cinta adalah ibadat. Ini cinta ibadat mana? Cinta kerana Allah. Cinta kepada Allah adalah ibadat, sedangkan mempersembahkan ibadat kepada selain Allah adalah syirik besar. Itu tak boleh tu. Ingat hadis Sayyidina Umar, kita bincang sebelum ni. Nabi tanya siapa dia yang paling sayang, paling cinta. Dia kata pada diri dia. Pada diri dia, pada mak ayah dia, lepas tu kepada Allah. Nabi kata tak kena. Lepas tu dia faham maksud Nabi. Dia kata mula-mula sekali dia sayang, dia cinta Allah. Lepas tu diri dia, lepas tu mak. Tu baru betul Nabi kata. Maksudnya ke dia?
Sepahami, kata kunci dia bila bercanggah kehendak kita. Kita nak buat gini, tiba-tiba Allah tak benar kita buat gini. Haram. Kita tak akan buat. Walaupun hati kita nak tu. Sebab Tuhan kata tak boleh. Tu orang berimeh sekali. Sebab kalau buat juga dia panggil maksiat. Tapi kalau dia buat tu menyebabkan syirik, jadi syirik dia. Tu kata kunci dia. Kalau tidak, tak payah kita baca bab ni. Yang ketiga, di antara orang musyrik ada yang mencintai Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang sangat besar. Tetapi cinta itu tidak berguna langsung tanpa mengikhlaskan cinta hanya kepada Allah. Dia musyrik, dia ada juga cinta pada Allah. Tapi dalam masa yang sama ada juga cinta seperti itu yang dia berikan kepada makhluk lain. Orang panggil berhala-berhala, wali-wali, zaman Bani Israel. Itu tak jadi. Ikhlas cinta kepada Allah ni mana kita tak kebui. Cinta seperti itu kepada makhluk, kita tak kebui. Itu maksudnya. Yang keempat, mengikhlaskan cinta hanya kepada Allah termasuk tanda keimanan yang sempurna. Itu dalil pertama. Jadi sebab tu anda kata kena ingat molek lah anda sebut saat itu. Mana cinta kepada Allah ni sehingga dianggap sebagai ibadat, cinta yang mutlak. Cinta kepada makhluk ni hatta mak kita pun muqayyad, dia tidak mutlak. Maknanya kena tengok dulu. Kalau dia suruh buat apa-apa kena tengok dulu. Walaupun kita sayang nak ke dia pun, kalau mak kita suruh apa kena tengok dulu hak dia suruh tu salah ke tidak dengan agama. Kalau tak salah, tak apa, boleh buat. Dan kita tidak dikira derhaka pada ibu bapa bila kita tidak patuh pada perintah dia yang bercanggah dengan agama. Bahkan kita boleh pahala. Baik, dalil yang kedua. Ini surah At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak dan saudara-saudara, isteri-isteri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugian, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, kalau hak tu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, serta lebih cinta daripada bersungguh-sungguh melaksanakan syariat Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Mana tunggulah sampai Allah akan azab kamu, timpakan bencana kepada kamu. Baik, apa maksudnya? Syarah dia cuba kita tengok. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Dia pun nama ni. Mu'alif aku lah ni. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Dia buat huraian. Dia ni kalau dalam kitab Riyadhus Salihin, setakat anak tengok ni, bagaimana terbaik menghuraikan hadis Riyadhus Salihin Syekh Uthaymin. Sangat menarik. Anak baca tu, kalau untuk Riyadhus Salihin anak guna tu. Tu memang sangat menarik. Puas hati tu baca. Dia kata apa? Dia kata perintah yang disebutkan dalam firman Allah ini bererti, maka tunggulah. Yang dimaksudkan dari perintah ini ialah ancaman. Maka itulah selanjutnya Allah berfirman sampai Allah memberikan keputusan. Mana orang yang terus menerus tidak bertaubat, meletakkan cinta kepada makhluk lebih daripada cinta kepada Allah, maka tunggulah sehingga Allah menurunkan, sehingga Allah datangkan keputusan dia, amr dia. Maknanya ayat ni ayat ancaman. Maknanya tunggulah sehingga Allah akan turun bala bencana, kematian dan sebagainya. Baik. Maka itulah selanjutnya Allah berfirman sampai Allah memberikan keputusannya, maksudnya untuk membinasakan mereka yang lebih mengutamakan cinta kepada makhluk lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta lebih minat kepada dunia lebih daripada jihad fi sabilillah. Itu maksudnya. Maka ayat di atas menunjukkan bahawasanya kecintaan terhadap 8 perkara tu. Sebab tu anak
Anas sini Anas tidak sebut lapan perkara, Anas sebut perkara-perkara selain Allah. Sebab lapan ni contoh saja. Hak dekat dengan kehidupan manusia. Sebab biasanya lapan ni yang manusia duduk bolok dalam hidup. Hak lapan ni. Sebab tu kalau kita jumpa makhluk, dia lebih luas lagi lah. Termasuk lapan ni. Maka ayat di atas menunjukkan bahawasanya kecintaan terhadap lapan perkara ataupun makhluk, walaupun kecintaan ini bukan cinta berupa ibadat, tetapi jika lebih diutamakan daripada cinta kepada Allah, maka cinta seperti ini menjadi sebab datangnya hukuman bala bencana daripada Allah. Sebab tu anda kata, kalau kata kunci anda sebut sana, cinta tu maknanya mutlak. Kita cinta kepada selain Allah pun sehingga kita jadi tinggal agama Tuhan. Kerana nak melera cinta kepada makhluk, tu maksud dia sini, tak boleh. Sebab itulah hadirat, kalau kita nak bawa ni, kalau kita nak detail lagi lah, tapi kalau kita kecek ni bahasa takut lah. Kawan kita ni kan takut, malu. Allah nak tunjuk sunnah, nak tunjuk amal sunnah depan orang, rasa malu, rasa takut. Itu bahaya tu. Lepas tu siapa bila nak malu? Malu tu malu siapa? Kemana kita nak menunaikan satu tuntutan agama, kita rasa malu. Padahal tempat tu tak perlu malu pun, kecuali dalam keadaan yang munasabah. Keadaan yang boleh terancam nyawa, boleh kita dipecah kerja, menyebabkan jadi lebih teruk lagi, dia panggil media dakwah kita. Itu lain cerita. Ini dalam keadaan biasa. Bahkan kalau kebanyakan ulama dia kata, kalau kita ada beristidlal, mana kita buat dalil untuk meringankan perasaan kita. Kalau kita kecek tak boleh sebab kita jawab, sebab jawatan ni penting. Kalau tak ada jawatan ni, kita tak boleh lepas ni nak berdakwah. Kita pun sampai bila-bila tak boleh laksana perintah Tuhan dalam bab tu. Ulama kata tak boleh, tak betul tu. Lepas tu sampai bila? Sampai bila? Dah memang kita berjawatan. Kita tak boleh sebut ni walaupun ni betul. Apa sebab kita pergi jawatan? Ya sampai bila? Sampai bila? Maknanya orang yang pegang jawatan ni dia ada orang panggil cabaran. Jadi kita ni atau pegang jawatan, mungkin kita lebih bebas bercakap, tapi tetap ada ujian lain pula. Ada sama tu. Dan isu dia sana nak jawab lagu mana? Akhir sekali kita sepatut bercakap ni, kita jadi tak bercakap. Apa tu? Hidup 10 masa nak main Netflix, kata nak elok daripada itu. Tu bahaya tu. Tu bahaya, fikir dia. Boleh jadi bahaya tu. Hak kita kata nak mengatur strategi, ialah maksud anda mengatur strategi itu tak apa lah, tapi sampai bila? Kau tak ke 40 tahun strategi ke dia tu? Tua dah. Strategi ni. Tak dia gitu. Bagi anak tak kena gitu. Sebut dengan hikmat. Berperanan dengan hikmat, itu maksudnya. Baik, seterusnya. Faedah daripada ayat ni, yang pertama sekali haram mendahulukan cinta terhadap lapan perkara ataupun makhluk ataupun hak selain daripada lapan perkara. Kita lebih ke cinta kepada hak tu, melebihi cinta kepada Allah dan Rasul serta berjihad di jalan Allah, dan ancaman bagi orang yang berbuat demikian. Ada ancaman. Maknanya bila kata ancaman, perbuatan ini termasuk dosa besar. Itu kaedah dia. Mana dia hidup dalam keadaan sentiasa dapat dosa besar. Yang kedua, boleh mencintai dunia. Tidak salah kita nak cinta pada dunia, ibu kita, mak kita, kereta kita. Kita boleh cinta, tak jadi masalah. Tetapi janganlah kecintaan itu mendahului cinta Allah dan Rasul. Itu tadi. Lepas tu lagu mana? Sebab anda sebut saja. Sebab anda kata kunci dia di situ. Yang ketiga, anda nak sebut satu contoh ni, benda ni tak apa anda sebut secara umumnya. Sebab manusia ni boleh berubah. Anda nak sebut satu contoh. Ni berkait dengan ni lah. Ni nak berkait dengan cinta dunia. Dulu pernah berlaku satu kes lah. Masa tu, ni cerita sebelum kahwin lah. Masa tu boleh katakan tak ramai orang bercakap tentang Syiah ni. Sekarang ni Alhamdulillah ramai. Kadang-kadang orang yang buat kajian sampai peringkat PhD kajian lebih tahu daripada kita. Noyak sekarang Alhamdulillah lah. Dulu tak ada mereka awal. Kok mula-mula dulu malah nak seorang. Jadi pernahlah kita nak pergi ke kawasan Gombak tu, nak pergi. Mungkin kita masa tu masih belajar lagi. Nak pergi kan nak ceramah Syiah di sebuah masjid. Dan beberapa tempat lah. Ada kenderaan. Mungkin kita ada basikal, fikir kat basikal sampai Gombak lepeh. Kena 4 putih basikal 4 orang ni. Naik motor lepeh. Bos apa?
Boleh. Adalah seorang ustaz tu, dia ada kereta beberapa biji. Dia kata ambil kereta anak. Kereta dia bagus. Beres. Dia siap dengan minyak. Kita pergi. Tak apalah, pergi sana tu tak boleh nak ceramah lah. Mana pihak masjid tu sekat, dia tak pergi. Dekat 2 jam lagi nak masuk maghrib, tak pergi. Atas rasa bantah ada komuniti Syiah situ. Tak apalah, biarlah tu. Dah lah tak boleh ceramah, klik nak marah bodoh. Marah kau bini kau tu. Rupanya kata bini dia. Ustaz tu kata anak nak pergi kereta. Nak kereta anak buruk lah, mati belajar lah nyanyi kereta. Dia kata anak tashkid kita guna istilah tabligh tashkid dah tu. Tapi dia tak faham. Dia kata bini anak tak sapa tahap makam, tak sapa makam lagi. Mana suami dia tu dia faham lah perjuangannya tu. Dia memang dia banyak support kita lah. Tapi susah dia sebab isteri dia tak faham sebab dia. Anak bukan nak menyalahkan ayatnya. Dia isu faham tak faham ni gitulah kesan dia. Mana dia saya pada kita gitu. Dulu kita ceramah Syiah tak payah. Lah ni orang payah. Dulu kita pergi, kita nak pergi sama Syiah bisa 3 hari. Kita kena cari duit dulu. Baru tak payah. Anak tidur di kaki 5 masjid, orang tak sedia pun. Di Pahal tidur kaki 5 masjid. Jadi kita tidur, dia buat ceramah 2, tidur dah malam. Lepas tu dia tak sedia. Dia kira cari diri. Mau kita pergi minta nak ceramah kan. Dia hanya cari, panggil audience saja. Kita tidur kaki 5. Sebab tu anak beli ke tu. Macam motor rasa aktif nyamuk tu. Tidur gitu. Tidurlah kata, boleh juga tapi kita bawa satu. Kita cadih lah kalau orang tak pergi tempat tinggal, kita bawa gitu. Memang gitu, orang tak payah. Jadi nak pergi kena cari duit dulu. Enggak, kereta tak ada. Anak ayat pergi tak. Maknanya kalau, jadi anak ayat ni perbezaan. Ni anak sebut secara umum lah. Agak ustaz ni tak dengar. Kalau dia dengar tak apa, agak bini je yang dengar lah. Tapi umum ni, anak sebut umum ni. Tak ada sebut clue-clue sikit abuk. Tak boleh terus lepak mana ni. Siapa dia pun sebut mana. Dia kata, insya-Allah dia kata, anak cuba faham kat isteri anak dia. Dia jujur sangat, bagus sangat dia tu. Isteri dia berjawab terbesar lah. Tu nak ajak kepahaman. Jadi kalau kita bincang konteks ni, mana jihad tu. Jadi kita pergi beberapa orang ni, tak ada imbuh harga apa pun. Bagi kita agak tu je pada waktu tu tak ada orang ni. Orang cakap, lah ni tak apa. Semua orang tahu kita Syiah, ustaz lah ni. Jadi nak ayatnya, kalau kita ke dalam konteks tu, maknanya isteri dia tu, maknanya dia nampak kereta tu. Dia tak nampak kita pergi tu untuk apa. Bukan nak kita tengok warga, kita tengok bola, nak siapa. Benda-benda gitulah. Sebab tu kata-kata kunci dia, maknanya kerana Allah dan Rasul. Maknanya tak sapat hak dia lah tu. Kita pun janganlah ambil kesempatan. Demo kena beri kata kawan. Kalau tidak demo ni cinta dunia lebih pada tu kena baca ayat lain pula pada orang gitu tu. Tu kena faham lah. Anda sebut tu kena faham dalam konteks yang betul. Tapi kata isteri dia ni bagus, anda kenal juga. Bukan tak bagus. Tapi kadang-kadang nak boleh sampai ke faham tu lah. Gitulah proses dia je. Bukan kata tak boleh. Bagus dia. Batu orang. Betul lah tu. Dia pun jenis sedekah juga isteri. Tapi bak kereta tak lagi. Kalau kata bagus, memang bagus pun. Tu nak apa mana? Kita pun ingat kereta dia. Kalau dia awal dengar juga kita. Dia tak kena mengepek dia. Tak apa-apa. Kata, bukan kereta isteri anak. Apa yang tak ayat? Mana tak kena ayat dia kata. Muka dia bui. Muka minta dia bui. Kita nak ayat. Itu mudah untuk kita mudah. Benda ni payah. Anak sendiri pun kita kadang kita fikir kita mungkin tak siapa tak tu. Tapi sahabat Nabi siapa? Sahabat Nabi siapa? Nama dia perempuan anak betul ingat. Kalau ingat boleh tu lebih ingat. Perempuan dia hantar habis semua. Keluarga dia, anak dia, lelaki dia. Siapa tak ada seorang apa jatuh keluarga dia. Lepas tu dia juri sebab tak ada. Nak atas tulis. Kan? Cerita tak? Cerita ni di Madinah. Kan perempuan nama dia? Allah tak ingat nama. Maknanya suami dia, anak dah habis mati. Dia pun juri. Orang tanya buat apa juri? Dia kata aku tak ada dah jatuh nak gatal. Masuklah. Mati belakor. Maknanya sahabat perempuan pun siapa makam. Cinta pada Allah lebih daripada segala-galanya. Kita Allah tak uji lagi tu. Allah tak tahu lagi jawab lepas kedok itu tu. Cuma duk berbual baru ni. Tak apalah walaupun tak siapa makam tu pun maknanya kita kalau bertembung, hak basicnya bertembung antara hukum Allah dengan kehendak makhluk, kita nak dahulu kiamat. Situ kita boleh tahu. Kalau hak basic tu pun tak lepas, tak suruh ayat lah lebih pada tu. Kalau hak basic tu. Yang kedua,
boleh mencintai lah perkara tadi. Kalau dia sebut tadi ke dia, ibu bapa, anak pinak, kaum keluarga, isteri-isteri, harta kekayaan, perniagaan, rangkaian perniagaan, perdagangan harta. Bolehlah kalau kita ni tak salah dalam agama. Tetapi tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Sebab tu anak kata-kata kunci harus sebut tadi. Kalau tidak tak akan boleh faham satu bab ni. Ya. Yang ketiga, wajib cinta kepada Allah dan cinta kepada apa yang Allah cintai. Waktu tu dia ada perbincangan khusus pula. Kita mesti cinta kepada Allah, apa yang Allah cintai. Allah sayang kepada wali dia. Ni wali ni mana orang jaga hukum hakam dia. Imam Malik kata wali Allah ni mana orang jaga syariat, jaga hukum hakam, tak buat benda macam mana. Tu orang panggil waliullah. Yang keempat, wajib cinta kepada Nabi SAW melebihi cinta makhluk lain. Cinta ibu bapa, cinta pada Rasul, atas rasa agama maksudnya. Kita ni ada nak sebut sikit sebenarnya lah. Kita kata kalau zaman Nabi tu Abbas tu ada darah dia. Nabi tu mana ada pertalian darah qarabah. Kita ni tak ada gapo dengan Nabi sebenarnya. Bukan keluarga kita. Anak ni keturunan Nabi ada ya. Tu yang anda buat boleh hoyak Allah, yang tak boleh hoyak. Lepas tu kita sayang Nabi ni buat apa? Kerana atas rasa agama. Anak ayat tu yang tak pernah mimpi jumpa Nabi. Saya nak makan, ada mimpi. Nabi tak kali apa? Waktu kita sedih tu. Tapi pokok tu ke 4 kali sehari. Tu kelebihan tawi dia. No, kan? Kita terima ya. Cuma kita pun confused. Kuat tidur ni. Kakaknya. Alhamdulillah kita puasa itu, tapi sekejap lah. Sekali tu ya. Sekali tu dia pun tak kecek. Cuma kita tahu tu berdasar pada gambar yang kita baca sejarah dia, muka dia gini-gini ya. Kita yakin lah. Kadang tu ya. Tak ada siapa sebut benda tu ada Abu Bakrin. Tak ada pun siapa sebut gitu pun. Tu ya, Nabi tak ada kali apa. Maknanya makam kita tu rendah benar tu dia tu. Mana awak ni? Tak apa. Rupanya tak biasa tu. Tidak ditaklifkan mimpi itu. Tapi mimpi lima benda. Jadi pasti tidak jadi mimpi. Jadi cinta pada Nabi walaupun bukan keturunan kita. Bukan kaum kerabat kita. Tapi atas dasar iman. Kita sayang. Kalau tak saya tak kira Maulana tak. Bukhari berapa 13 tahun. Muslim 14 tahun. Ni. Tak kira lagi ni bukan Abi Lalu. Tak ada habis dah. Abu Dawud lama mana, Tirmizi lama mana. Tak cinta lagi satu tu. Waktu mengajar kita 7 tahun tak payah pusing. Jadi benda-benda gitu bagi kita hak tu lah sebenarnya. Sebab ulama dulu walaupun tak ada nampak duduk berlaut bawa spanduk besar bukit spanduk pun dah, tapi sanggup segala-gala untuk agama ni ya. Apa tu sebab dia sapa makam ni. Lepas tu tak ada ke? Kalau dalam kita ada sebut makna hak ni akan ada orang sapa makam. Sapa bila-bila ada. Cuma tak tahu lah siapa dia. Sebab tu dia kalau kita perhatikan betul semua. Anak pun kita baca kita perhati. Sebab tu zaman mana pun umat Islam ni ada sanggup mati kan tak ada semua tu. Orang kata lebut lah belakang kata kita tak cara kutuk dia asalkan dia boleh ayat betul. Lepas tu lama-lama tu dia kata, dah lah dia mau nak kata kau, mari dah dia kawin tu buat tu beda dia. Gitu je. Kata. Nak ada aku tu dia tak apa. Ada dalam Islam gitu. Siapa kiamat akan ada tu. Tak tahulah pahala dia bersama mana. Yang kelima, cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi SAW saling berkaitan. Salah satu sahaja cinta tak sah tanpa yang lain. Hak ni kena sekaligus. Sebab tu dia panggil cinta atau taat kepada Allah dan Rasul dia kena mutlak. Dan Nabi ni kita kena wajib ta'assub pada dia. Orang lain tak boleh ta'assub. Nabi wajib kita ta'assub. Baik itulah ayat tu in kuntum tuhibbunallah. Itulah. Mana kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, dikaitkan ikut Nabi. Fattabi'uni. Patutkan Nabi kait pula, pasti Allah akan cinta berkamu. Dia berkait. Kalau kamu cinta kepada Allah, dikaitkan dengan ikut Nabi. Kamu kalau ikut Nabi, ayat tu kait pula, kamu akan dapat cinta Allah. Tu nak ayat berkait. Baik, dalil yang ketiga.
Dalil yang ketiga, dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Cuba perhati boleh. Sebelum anda baca syarah, anda nak sebut dulu. Dia punya inti paling utama daripada hadis ini. Cuba perhati mula. Nabi kata tidak sempurna iman. Ni kita pakai terjemahan Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama. Menafikan tidak sempurna iman, bukan menafikan iman. Kalau kita kata menafikan iman, kita boleh kata gini, jadi kafir seseorang kamu. Tu kalau kita terjemah menafikan iman. Kita boleh terjemah begitu. Maknanya boleh dua lah terjemahnya. Kalau kita terjemah sebagai setengah-setengah ada di golongan yang minoritas, dia kata la yu'minu makna la aslal iman. Tak ada langsung iman seseorang kamu sehingga dia cinta kepada aku, kata Nabi, lebih daripada dia cinta kepada ayah dia, kepada anak dia, kepada anak dia, kepada ayah dia dan kepada seluruh manusia. Kafir itu. Tapi kalau kita pakai jumhur termasuk Imam Syafi'i, la yu'minu maknanya nafi kamal. La kamalal iman. Maknanya tidak akan sempurna sekali-kali iman seorang. Maknanya kira-kira dia Islam lagi. Cuma di sini satu isu yang paling asas dalam hal ini, cinta lagu mana maksudnya? Mulut memang kata cinta, tidak gitu. Siapa dia tidak cinta, siapa dia cinta kepada ayah anak dia manusia lebih cinta pada Nabi. Tak, kita cinta pada Nabi. Gitu kan maksud cinta, sebut gitu. Ke lagu mana? Jawab. Hak ni maksud cinta di sini maknanya sepatutnya kata-kata kunci ada sebut tadi. Sebut dengan dia, saya cinta pada Nabi. Tengok ni spanduk besar bukit ni saya buat ni. Apa ni? Mahabbatul Rasul besar itu ni. Nah, cinta pada Rasul. Majlis cinta Rasul. Bergegar. Dia panggil apa? Malam cinta Rasul. Siang hari dah malam cinta Rasul. Nah, misalnya dia buat gitu. Hatu ke maksud cinta? Bukan hatu. Maksud cinta di sininya, maksudnya dia akan melebihkan Nabi lebih daripada lain. Itu maksudnya. Kalau kata cinta tu sebut pada kita, apa tu? Asal kau Islam, kenapa gitu? Jadi sehingga melebihkan Nabi berbanding orang lain, dia jadi sebab sempurnanya iman. Hak ni berkait dengan amalan mengikut sunnah. Itu maksud amalan, berkait dengan amalan. Baik, cuba kita tengok. Sabda Nabi SAW dalam hadis Anas di atas, tidak sempurna iman. Ini adalah tidak beriman, maksudnya penafian terhadap keimanan. Zahirnya gitulah. Seolah macam tidak beriman. Dan penafian iman dalam sabda Nabi ni ada dua. Sepanjang sebut sana lah. Cuma kita baca sini. Pertama sekali, kadang-kadang yang dimaksudkan adalah penafian kamal iman. Sempurna iman yang wajib. Iaitu orang yang dinafikan keimanan daripadanya tidak menjadi kafir. Tidak jadi kafir. Cuma tak sempurna. Itu satu makna dia. Yang kedua, kadang-kadang yang dimaksudkan penafian iman di sini menafi di atas keberadaan iman. Maknanya tak beriman dia tu. Iaitu penafian asal dan pokok keimanan. Kalau kita pakai ni, orang itu jadi kafir. Itu maksud dia. Orang itu jadi kafir. Sebab tu jumhur ulama dia tak pakai tu. Ana habiskan sikit. Dan keimanan yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman yang wajib. Sehingga yang dinafikan keimanan darinya tidaklah jadi kafir. Cuma ahli maksiat dan dosa besar lah. Kecuali jika dalam hati seorang itu tidak ada rasa cinta kepada Nabi batal secara langsung, tak ada sikit abu, maka tidak diragukan lagi pada hakikatnya orang itu telah, bahawa orang itu telah menafikan asal iman. Sehingga orang itu tidak cinta pada Rasul sama sekali, maka dia sudah kafir. Walaupun kita tak tahu dia dengan Tuhan. Tuhan tak dia lah tu. Kita tak ada hukum, kita tak tahu. Gitulah. Jadi hubungan antara hadis dengan bab ini kita bincang dalam sesi akan datang lah, insya-Allah. Jadi ada apa-apa persoalan, sebab hari ni kelas kita ni pun anda pun tak pasti. Rasanya hari bulan November ni ada lagi dah. Ada lagi dah. Rasanya sebab bulan 12 kita dalam proses dah.
Nak hijrah. Hijrah makan.